Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhadah binti Baharudin, pemegang nombor metrik di 2019-209-1805. Saya, saya Nur Alia Zakirah binti Abdul Karim, pemegang nombor metrik di 2019-1091794. Dan saya Faridatul Akmal binti Mahasang, pemegang nombor metrik di 2019-209-1808. Jadi tujuan perjumpaan kami malam ini adalah mengenai perbincangan berkaitan tajuk ayat muhkam dan juga ayat mutasyabih. Sebagai pengenalan, saya akan memulakan terlebih dahulu dan saya akan menerangkan maksud beserta ayat, contoh ayat muhkam dan juga ayat mutasyabih. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih jauh, saya akan bertanya dahululah kepada saudari Alia, adakah saudari tahu maksud apa itu ayat muhkam? Apa yang saya tahu, ayat muhkam ni ialah suatu ayat yang jelas maknanya, jelas maknanya lah. Okey, baik, terima kasih. Kalau saudari Faridatul, apa yang saudari faham mengenai ayat mutasyabih? Okey, ayat mutasyabih ni adalah ayat yang ada kira lebih daripada satu makna untuk satu ayat. Okey, baik. Terima kasih. Jadi saya akan menerangkan dulu maksud muhkam itu. Okey, maksud muhkam ni adalah dia berasal daripada perkataan hakama yang bermaksud sesuatu yang dikukuhkan, yang jelas, fasih dan dia dapat membezakan antara hak dan juga dengan batil. Jadi betul lah macam saudari Alia cakap tadi, dia ayat yang jelas. Kita tak perlu sokongan lagi untuk nak faham maksud tersebut. Manakala ayat mutasyabih ni dia berasal daripada perkataan syabaha, yang ni bila mana salah satu daripada dua perkara serupa yang lain. Jadi senang kata, saudari pernah dengarkan perkataan syubhah, di mana syubhah ni kita tak dapat membezakan. Jadi macam itulah sebenarnya ayat mutasyabih tu. Bila ada dua perkara yang kita tak dapat nak bezakan dia. Walau bagaimanapun, kedua-dua maksud ni telah pun diikhtilafkan oleh para ulama, yang mana dia terbahagi kepada beberapa pendapat lah. Jadi yang saya akan bawa hari ini adalah mengenai iaitu ulama berikhtilaf muhkam ni bermaksud memadai kefahaman tanpa memerlukan keterangan lagi. Jadi kita baca sekali, kita tak payah nak perlu keterangan lagi, kita dah boleh faham maksud ayat tersebut. Manakala mutasyabih pula, kita tak cukup hanya dengan baca maksud tu. Kita mesti kena ada keterangan lagi untuk menjelaskan lagi maksud ayat tersebut. Jadi saudari tak payah pening, saya akan bawa contoh ayat untuk saudari lebih jelas macam mana itu ayat muhkam dan juga ayat mutasyabih. Jadi saya akan mulakan dulu dengan contoh ayat muhkam yang contoh ayat mutasyabih yang terdapat dalam surah As-Saff, ayat yang ke-22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a rabbuka lil malaku saffan saffa. Jadi sadaqallahul azim. Jadi ayat yang menjadi mutasyabih dekat situ perkataan jaa yang bermaksud datang Tuhanmu dan para malaikat secara bersaf-saf. Jadi macam orang nama macam petikai. Apa maksud datang tu? Adakah Allah tu dia bergerak ataupun Allah ni dia mengisi tempat yang kosong dengan dia datang ke tempat tempat yang lain kan? Maksudnya sama ada Allah ni dia inilah maksudnya kita nak cakap yang Allah ni dia bergerak ataupun dia berpindah. Jadi mustahil lah sifat-sifat Allah menyerupai sifat manusia. Sifat makhluk. Kan. Sebab sifat-sifat tu Allah yang cipta. Jadi yang nak masukkan dekat sini perkataan datang tu ialah sesuatu dari Tuhanmu bersama kekuasaannya. Maksudnya datang Tuhanmu itu maksudnya kuasa-kuasa Allah tu datang sama para malaikat time tu. Okay, jelas ayat mutasyabih. Jadi bila kita faham, kita baca macam tu je tadi, kita takkan jelas apa tu datang. Jadi kena ada keterangan lain. Seterusnya ayat muhkam ni jelaslah bahawa kita baca sekali je kita dah
faham. Contoh saya bawa ayat dekat sini surah Al-Ikhlas, iaitu walam yakul lahu kufuwan ahad, yang bermaksud dia Allah tidak ada lain yang dapat menyekutuinya. Maksudnya kita faham, kita baca sekali je kita dah faham, okey, hanya Allah je yang kita layak sembah dan kita tak boleh nak sekutukan dia. Itu perbahasan ayat muhkam dan juga ayat mutasyabih. Dan sebelum saya lupa, ayat mutasyabih tadi tu telah pun ditakwil, yang telah ditakwilkan oleh Imam Ahmad sendiri. Itu sahaja, saya rasa ada lebih banyak perkongsian lagi yang saudari Ada Zakira ingin sampaikan. Teruskan. Okay, seterusnya ialah pembahagian mutasyabih. Dia ada 3 bahagian. Yang pertama lafaz, yang kedua melalui makna, dan yang ketiga melalui lafaz serta makna. Okey, saya akan menerangkan tentang lafaz dan makna. Okey, pertama, mutasyabih dari sudut lafaz terbahagi kepada 2, iaitu mufrad dan murakkab. Okey, mufrad ni ialah kalimah-kalimah yang pelik ataupun makna yang pelbagai. Contohnya dalam surah Abasa ayat 31 yang bermaksud dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput. Okey, daripada ayat ni macam nampak tergantung apa yang berbagai-bagai buahan kan dengan rumput tu. Jadi ayat yang seterusnya itu dia akan menerangkan apa yang ayat sebelum tu. Okey, ayat seterusnya yang bermaksud ia untuk kegunaan kegunaan kamu dan binatang ternakan kamu. Kiranya ayat yang sebelum ni dia merujuk kepada ayat yang selepas juga. Kiranya buah-buahan dan rumput ini adalah kegunaan manusia dan binatang ternakan. Ya. Okey, seterusnya ialah contoh tasyabih mufrad dengan sebab banyak makna. Dengan sebab banyak makna. Okey, kalau mufrad ni kita tahulah satu ayat kan, mufrad satu. Jadi dalam satu ayat ni dia menerangkan pelbagai makna. Okey, seperti dalam surah As-Saffat ayat 93 yang bermaksud lalu ia memukul ataupun menghancurkan berhala-berhala itu dengan tangan kanan sehingga pecah berketul-ketul. Daripada surah As-Saffat. Okey, daripada ayat ini dia mempunyai 3 pecahan makna. Yang pecahan makna yang pertama ialah Nabi Ibrahim ini dia memukul ataupun menghancurkan patung-patung berhala kaumnya dengan tangan dengan tangan kanan dan bukannya dengan tangan kiri. Kiranya pecahan untuk makna ini merujuk kepada tafsiran ayat daripada surah As-Saffat itu sendiri. Daripada tafsiran surah As-Saffat ayat 93 itu sendiri. Tetapi pecahan yang kedua ini dia macam bukan pelik, dia macam berkaitan tapi makna yang lain pula. Okey. Makna yang ni pula baginda memukulnya dengan amat kuat kerana tangan kanan itu lebih kuat ataupun lebih kuatlah daripada tangan kiri. Itu untuk pecahan makna untuk yang kedua. Okey, pecahan makna yang ketiga pula ialah Nabi Ibrahim memukulnya kerana sumpah Al-Yamin yang telah dibuatnya. Ia disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 57 yang bermaksud dan demi Allah aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Kiranya Nabi Ibrahim AS ni dia telah bersumpah bahawa kalau dia kata aku bersumpah kalau kamu semua pergi daripada melakukan solat di hadapan berhala ini, aku akan hancurkannya. Itu seolah-olah dia bersumpah daripada ayat ini. Okey, seterusnya yang kedua, tasyabuh dari sudut makna. Tasyabuh dari sudut makna ni dalam satu ayat itu dia maknanya tak jelas. Kiranya kita tak tahu apa
maknanya jelas tapi kita tak tahu apa yang dimaksudkannya. Okey, contohnya ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan sifat-sifat Allah. Okey, kita tahu sifat Allah pemurah, yang maha tinggi, yang maha penyayang. Tapi kita tak boleh nak capai ataupun kita tak boleh nak selami apa yang dimaksudkan dengan pemurah Allah itu macam mana. Lepas tu contoh yang lain boleh kita kaitkan dengan hari kiamat ataupun nikmat syurga ataupun azab neraka. Kita tak boleh nak bayangkan dengan akal fikiran kewarasan manusia. Gambarkan. Ya, betul. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Faridatu. Okey, kita masuk kepada makna dan lafaz mutasyabih. Okey, Iman Al-Fayumi berkata tasyabahat sama erti dengan iltabasat, yakni kekeliruan, iaitu sesuatu yang tidak nyata dan tidak jelas. Dan musyabahat yakni mutasyabih adalah perkongsian dalam satu makna dari beberapa makna. Dalam erti kata lain, ia adalah lafaz yang mengandungi lebih daripada satu makna. Okey, dari sudut syarak pula, terdapat beberapa ayat dan hadis yang seolah-olah menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan makhluk. Okey, kita masuk pada surah Al-Fath ayat 10 yang bermaksud yad, yakni tangan Allah di atas tangan mereka. Okey, lafaz yad adalah lafaz mutasyabih kerana ia seolah-olah menyerupakan Allah dengan sifat makhluk itu. Namun lafaz ini mengandungi makna yang lebih daripada satu makna yang boleh difahami. Kini tangan tu tak semestinya dimaksudkan dengan tangan Allah tu. Okay, dia boleh jadi maksud dia iaitu rahmat. Okay, kita masuk kepada kategori mutasyabih. Okay, Imam Malik pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dalam surah Taha ayat 5, iaitu Ar-Rahman ala arsyistawa, yang bermaksud iaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Beliau menjawab, bersemayam menurut bahasa telah diketahui, artinya hakikatnya tidak diketahui. Iman kepadanya hukumnya wajib dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Sebagai contoh, bersemayam tu sendiri kita boleh terjemahkan dia dengan makna yang lain, iaitu berkuasa. Okey. Selepas kita mempelajari tentang muhkam dan juga mutasyabih, jadi terdapat beberapa hikmah yang kita akan dapat daripada kita mempelajari ilmu ini. Okey, hikmah muhkam yang pertama iaitu menjadi rahmat kepada umat Islam. Jadi kepada sesiapa umat Islam yang belajar ataupun menteliti setiap ayat-ayat suci Al-Quran, pastinya rahmat Allah itu akan sentiasa mengiringinya. Dan hikmah mutasyabih yang pertama iaitu mendorong usaha umat Islam untuk mempelajari serta mengkaji pelbagai ilmu pengetahuan. Jadi dengan adanya ilmu ni mendorong untuk umat Islam untuk lebih mengkaji ataupun mendalami ilmu-ilmu pengetahuan, iaitu seperti muhkam dan juga mutasyabih. Okey. Ada siapa-siapa nak tambah hikmah? Okey, saya. Untuk hikmah ayat-ayat muhkam ni, kita dapat memudahkan melaksanakan perintah Allah dengan jelas dan terperinci kerana hukumnya yang sudah ternyata lagi bersuluh macam tu lah. Contohnya macam mengerjakan solat, zakat ataupun puasa dan sebagainya. Kiranya hukum yang telah ditulis ataupun telah ditulislah dalam kalam Allah, yakni Al-Quran, amatlah jelas. Okey, seterusnya ialah hikmah mutasyabihat. Okey, ayat-ayat mutasyabihat ni ialah ujian dan ingatan kepada manusia
adakah mereka ini beriman akan perkara-perkara gaib ataupun tidak. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Syuhada, mungkin ada tambahan. Okey, jadi saya nak tambah sedikitlah hikmah dia dan saya simpulkan teruslah perbincangan kita malam ni ya. Jadi apa yang saya dapat hikmah sebenarnya adanya ayat muhkam dan mutasyabih ni adalah bila adanya ayat muhkam ni dia memudahkan bagi manusia untuk menghayati ataupun memahami makna Al-Quran tu. Jadi bila kita faham secara terus, jadi kita mudah untuk beramal. Manakala kalau hikmah mutasyabih ni, kita dapat memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran tu dari segi sastra, balaghahnya, ayatnya yang digunakan dalam Al-Quran tu. Dan dengan kehebatan-kehebatan ayat Quran tu barulah kita sedar bahawa sebenarnya Al-Quran ni merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bukanlah ciptaan manusia. Jadi secara kesimpulannya lah apa yang kita dapat malam ni, saya rasa dengan adanya muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran ni, kita sebenarnya dituntut untuk semakin bijak, semakin kritis dalam memahami maksud Tuhan yang tersembunyi di sebalik ayat-ayat Al-Quran tu. Dan dalam masa yang sama juga Allah sebenarnya nak minta kita supaya guna akal fikiran yang merupakan anugerah paling hebat lah kiranya, sebab kita je yang ada akal fikiran ni berbanding manusia dan lain, supaya kita guna benda tu ke arah yang lebih baik dan kita dapat apa yang sebenarnya Allah nak berikan. Jadi nampaknya masa pun telah mencemburui kita semua. Saya rasa dapatlah kita tamatkan perbincangan kita ni dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Sama.